Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Memang agak lama saya tak buat video. Bukan tak nak buat video, masa saya memang sibuk. Tuan-tuan tak duduk kat tempat saya, tak tahu lah cerita dia macam mana. Kena kerja pergi sana, pergi kerja ke sini, nama je PKP. Hari ni saya tak pakai mask Jangan marah sebab saya kat rumah. Kat rumah perlu pakai mask. Semalam saya menjarahi orang meninggal, iaitu sahabat saya, berhampiran dengan Bukit Beruang dan berhampiran dengan taman tersebut. Rumah jiran tersebut adalah guru saya. Bukan guru kat sekolah, tapi guru yang mengajar saya teknik perawatan kanser. Tapi saya bagi salam kat rumah dia kan. Saya bagi salam kat rumah dia, dia tak ada. Bila saya telefon, dia ada dekat kebun. Sebenarnya saya nak buat konten ini dah lama, tapi saya perlu minta kebenarannya. Alhamdulillah, berita baik untuk tuan dan puan, beliau izinkan. Jadi tajuk saya ialah teknik merawat kanser atau teknik rawatan kanser. Selalunya kalau kita pergi hospital, kita periksa badan. Bila kita punya sahabat atau saudara mara kita kena kanser, sekali yang dibagi tahu kanser tu stage 4 atau tahap 4. Orang yang sakit ni kebiasaannya down ni, jatuh, hilang semangat nak hidup. Dia pandang dunia ni gelap gelita. Itu saya punya pengalaman. Saya tengok orang-orang kena sakit kanser. Kadang-kadang nak katakan orang lain bukan orang lain, dalam saya punya keluarga, sahabat andai saya kan, saya kata ambil lah petua ini. Tapi sebenarnya kita gunakanlah pelbagai alternatif seperti apa-apalah. Sebab dalam penyakit ni, setiap penyakit ni Allah Ta'ala turunkan sakit dan Allah Ta'ala juga turunkan penawar. Ingat tu, mesti ingat. Jadi video saya kali ini agak panjang. Kalau tuan-tuan rasa bermanfaat, tengoklah pada mula sampai habis. Setakat nak bertanya saya dalam komen tu tak tengok habis, lepas tu terus nak bertanya dalam ruangan komen, saya nak jawab penat. Tapi mintalah siapa-siapa yang betul-betul nak belajar ilmu ni, saya dah minta dengan guru saya dah bagi. Tuan-tuan tengok daripada mula sampai habis. Sampai habis. Sekiranya tak nak gunakan rawatan moden, tuan-tuan boleh pilih rawatan yang saya nak bagi ni. Tapi kalau tak nak gunakan rawatan yang saya bagi ni, tuan-tuan pilihlah rawatan hospital tu. Tetapi rawatan moden tu kebiasaannya kalau tahap 1, tahap 2 insya-Allah boleh sembuh, dan tahap 3 dan 4 ni dah agak kritikal. Biasanya tahap 3 pun dah ke 4 cepat. Insya-Allah, diizinkan Allah, sekiranya diizinkan Allah, andai kata tuan-tuan dan puan-puan minta saya tunjukkan pesakit-pesakit kanser yang dah sembuh, yang telah menggunakan rawatan ini. Saya tengok kalau lebih 100 komen yang minta tu tunjukkan dalam video akan datang pesakit kanser yang dah sembuh, nanti saya akan buat satu video khas pergi pada pesakit kanser tahap 4 yang dah sembuh sepenuhnya. Dan semalam juga saya jumpa pesakit kanser tahap 4. Kemudian saya jumpa dia dah ambil rawatan dah. Dia ambil rawatan pada 2014. Dan dia kata dalam 2 minggu lepas dia dah pergi semak balik dekat IKN, Institut Kanser Negara,
dia punya kanser alhamdulillah tak ada. Sampai sekarang dah tak ada. Maksudnya rawatan susulan tu tetap dia buat juga untuk memastikan kanser tu sembuh sempurnanya. Tapi memang dah 7 tahun. Kebiasaannya kalau kita kena kanser tahap 4 ni, setahun pun tak ambil. Saya kalau jumpa saya pun saya dapat agak umur dia berapa tahun, berapa bulan. Kesian. Tapi diorang lebih percaya pada rawatan yang lain. Apa? Saya timun dan pisau di tangan tuan-tuan dan perempuan. Nak pilih mana, pilihlah. Yang sakit bukan saya, orang yang sakit tu lah yang sakit kan. Pilihlah sendiri. Sebab saya buat video ni memang panjang saya nak celoteh. Sebab saya buat video ini sebab saya bila tengok orang-orang sakit kanser ni dia terus down. Saya tak sampai hati lah. Saya tak sampai hati. Sebenarnya ada rawatan pilihan. Alhamdulillah Allah Ta'ala dah bagi dah. Adalah rawatan-rawatan yang diberi oleh sahabat-sahabat saya menggunakan rumput Siti Khadijah kan. Tapi saya tak pernah test lah yang tu. Rawatan ini yang meyakinkan saya ialah yang cari jawapannya, yang cari apa tu, yang jumpa rawatan ni bukan orang-orang biasa ni. Bukan apa tu, cikgu saya yang mengajar saya ni. Tetapi yang jumpa rawatan ini adalah doktor pakar sendiri. Saya tak diizinkan bagi nama doktor pakar tersebut. Kalau diizinkan saya bagi. Dan sebelum saya nak cakap ni, saya minta maaf pada doktor. Kalau andai kata doktor tengok saya video ini, saya minta maaf. Doktor, saya tak ada nak ambil kesempatan untuk mengambil apa tu peluang duit ke kekayaan ke, tak ada. Saya buat video ini untuk pesakit-pesakit kanser dan kita minta doa daripada diorang. Doakanlah yang baik-baik pada kita-kita. Itu saja kan kita nak. Nah, sebenarnya rawatan kanser ni tuan-tuan buat melibatkan yang pertama sekali kita mesti ada bahan dia. Bahannya ialah ini ada pokok dia. Oh beratnya. Ini pokok dia. Pokok dia ni saya panggil pokok ni kunyit hitam. Saya panggil dan guru-guru saya panggil kunyit hitam. Tetapi bila saya semak dalam apa tu internet, dalam Google, dia lebih dikenali dengan halia hitam. Nama saintifik dia Kaempferia fabiflora. Tuan-tuan cuba sebut Kaempferia fabiflora. Tengok yang saya dah tulis. Dia ni seakan-akan macam pokok temulawak. Temulawak. Tapi dia ni asalnya pokok ini berasal daripada Thailand, Burma. Ada orang kata dekat Vietnam, ada orang kata dekat India. Tu tak penting. Yang pentingnya dia dah ada di tangan saya. Nampak ni? Dah ada kat tangan saya. Pokok ni anti cancer. Anti cancer. Dah. Sebenarnya dah tertulis dah dalam internet tu, dalam Google. Kalau tuan-tuan perempuan tengok, memang pokok ni pokok anti cancer. Tapi tak tahu macam mana nak guna. Betul? Itulah. Kita ni kita macam kurang yakin rawatan alternatif. Yang dapat ni doktor pakar kanser. Ceng. Mesti nak cepat kan. Cepat dia ajar. Saya nak buat lakonan ni kena slow-slow. Pokok ni dia punya akar dia, kalau orang Cina panggil, kalau kita beli kat kedai sengse, dia orang panggil ginseng. Kalau besar-besar macam ni, kalau kita beli kat kedai nursery kalau ada jual lah, biasanya dia orang jual lebih kurang dalam, kalau baru tumbuh lah, lebih kurang dalam RM50 satu pokok, satu polybag. Jadi saya minta maaf saya tak jual dan saya tak bagi. Saya ulang sekali lagi,
saya tak jual pokok. Dan saya pun katakan orang datang minta kan, bos, bagilah saya satu pokok. Pokok ni sangat susah saya nak tanam. Kalau saya tanam pun belum tentu orang kata boleh hidup. Saya cuba biarkan sebanyak-banyaknya tapi gagal. Allah Ta'ala izinkan bawa 10 polybag saja. Entahlah, tak tahu kenapa. Ni dia pokok dia, ginseng. Tapi sebelum saya nak ajar tu sekejap je. Simple, sangat simple. Pokok ni kan, pengambilan bahan anti kanser pilihan ini Yang pertama dia ada beberapa syarat dia. Yang pertama, sebelum saya mengajar teknik nak ambil ginseng ni, ginseng iaitu akar daripada akar atau rhizome daripada pokok ini. Dia ada 3 benda atau 3 bahan makanan yang tak boleh diambil langsung oleh pesakit kanser. Maksudnya langsung dia tak boleh sentuh. Ingat. Yang pertama, sebab kalau saya sempat tulis. Yang pertama, benda yang beragi. Benda yang beragi seperti tapai, seperti jeruk dan tapai tak boleh makan langsung, tak boleh sentuh langsung. Nombor 2, ikan kering, kecuali ikan bilis. Ikan bilis boleh makan, ikan kering langsung tak boleh ambil. Nombor 3, daging yang berwarna merah. Daging berwarna merah seperti daging lembu, daging rusa yang warna merah. Kita potong daging tu dia warna merah. Daging kebau tak boleh ambil. Tapi daging ayam boleh. 3 syarat Dan ada yang keempat tu saya punya rekaan. Nak pakai, tak nak pakai sudah. Iaitu ikan laut atau ikan sungai yang mempunyai sengat. Itu saya punya guru tak ajar, saya yang sendiri cakap. Tanpa membuang masa, jom kita tengok. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, pokok dia Kaempferia paviflora, halia hitam atau kunyit hitam. Tapi saya panggil kunyit hitam. Ada ulat dalam ni. Jeng. Okey, saya ingat saya nak pecahkan, tapi alhamdulillah ada yang dah terkeluar ni kan. Sebab yang ni belum matang lagi. Kalau kita nak tahu dia dah matang, dia tanah ni dia ada berbenjol-benjol. Keliling polybag ni berbenjol-benjol. Berbenjol-benjol. Nampaknya macam senang tanam, memang susah hidup. Nampak? Nampak? Ini pokok kunyit Jangan salah faham. Yang saya nak tunjuk tu dia tak banyak. Saya punya pokok tak banyak. Okey, satu lagi temulawak. Ni dia pokok kunyit hitam. Okey. Ni nampak? Dia dah bonjol, nampak? Nampak? Saya ingat saya sayang kalau saya nak buang. Tapi saya tarik aje. Jeng. Ginseng. Masuk sikit. Kadang-kadang kita boleh dapat sampai 300 gram. Dia dah tumbuh tau. Nampak? Dia dah tumbuh. Sayang. Untuk ilmu kan. Okey, sekarang ni kita dah dapat. Saya dah basuh. Macam mana kita nak makan? Simple je. Okey. Saya tunjuk sikit aja. Sebab yang ini saya nak ajar pada pesakit-pesakit kanser. Senang je. Tak pahit, tak apa, senang je. Senang je.
Ini dia punya mata ni sayang. Ya, saya potong sikit. Sebab ni boleh tanam balik. Ni saya hanya nak ajar je cara pengambilan. Ni saya akan tanam balik. Kita basuh. Nampak? Nampak? Saya kemaskan lebih kurang buang dia punya kulit-kulit. Hiris macam bawang putih. Terlalu nipis. Okey. Sini. Sebab saya tak basuh cantik. Macam bawang putih. Basuh. Satu hirisan. Satu hirisan. Ini ada akau-akau ni, apa benda ni. Okey. Sebelum nak makan dia satu hari pada pesakit kanser kena makan satu hari 2 kali. Iaitu sebelum sarapan pagi, sebelum apa-apa lagi sarapan pagi. Cara makan dia, dan sebelum tidur satu hari 2 kali. Ingat. Saya dah tak nak ulang lagi dah ni. Tuan-tuan nak ulangkan video je. Saya dah tak nak ulang lagi dah. Okey, sebelum nak makan ni, baca Bismillahirrahmanirrahim dan selawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan di dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kesembuhan padamu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kunyah. Ni dah petang saja saya buat test ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan pada pesakit kanser, kunyah je. Tak ada rasa pahit, tak ada rasa apa ni. Kunyah lebih kurang dalam 10 minit je tuan. Kunyah je, sambil tu buatlah apa-apa nak pakai baju apa waktu pagi tu. Kunyah. Air dia campur dengan air liur kita, telan. Kunyah sampai hancur. Ada daun sikit. Dan dia punya hampas tu telan tu. Pahit tak ada, masam tak ada, cuma ada rasa macam halia sikit. Halia. Tu je dia rasa berangin sikit, macam apa tu. Apa tu nak panggil? Gula mentol. Macam tu lah. Ingat. Nampak tak? Simple aja. Tahap 4 ke, tahap 5 ke, tuan-tuan dan puan-puan yang pada pesakit kanser tu gunakan macam tu je. Waktu pagi sebelum sarapan dan sebelum tidur. Satu hari 2 kali. Benda tu memang agak tak banyak lah. Kalau saya rasa kalau macam ni lebih kurang dalam 1 bulan je. InsyaAllah, dengan izin Allah, siapa yang dah gunakan testimoni ni, hanya bagi tahu saya saja apa perkembangannya. Bagi tahu saya. Tapi dia ada syarat lagi. Jeng. Langkah seterusnya iaitu bukan setakat makan aja. Tuan-puan kena baca surah Ruqyah. Maksudnya pesakit akan baca. Kalau orang perempuan dia datang foto ke, minta dia punya waris bacakan, dia punya suami ke, dia punya anak-anak ke baca. Dia kena baca selepas solat fardu. Ada 5 solat fardu tu, bacalah lebih kurang 20 minit. Yang pertama, kita kena baca
selawat Nabi sebanyak 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 3 kali. Yang kedua kita baca surah Al-Fatihah sekali. Surah Al-Fatihah takkan tak tahu. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Yang ketiga, ni kena baca 3 kali. Surah Al-Ikhlas. Surah tu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kena baca 3 kali. Dan keempat, kena baca surah Al-Fil sebanyak 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Seterusnya sampai seterusnya. Bukan baca macam tu saja. Dalam alam tarakai ni kena faham makna-makna dia. Faham makna-makna dia, insya-Allah. Jadi saya tak nak ulang lah. Kalau nak tengok juga, tengok balik video ni. Saya tak nak ulang. Salah tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan kena apa tu? Kita kena berdoa sungguh-sungguh tidak hindarkan pesakit sakit kanser ni. Simple kan? Simple je. Okey. Dia nak pengambilan dia ni, dia ada risiko. Risiko ni yang ni saya tak nak bertanggungjawab risiko ni. Sebab apa? Ada satu sahabat saya, tapi dia makan yang dah buat kapsul, yang dah dibuat ekstrak sini hitam ni. Dia makan, risiko dia ni saya sangat nak cakap pun terpaksa cakap yang kena tu suami dia, kanser usus tahap berapa saya dah lupa. Dia makan, akhirnya suami dia sembuh. Malangnya bila dah sembuh, suami dia kahwin lagi. Tu risiko. Tu tuan-tuan perempuan jawab sendiri. Saya tak nak tanggungjawab risiko tu. Tu pulang kat dia. Okey. Saya sebenarnya buat video ni saya nak hadiahkan pada saya punya subscriber yang orang kata setia dengan saya punya video. Terima kasih lah. Kerana tuan-tuan, tanpa tuan-tuan dan perempuan, siapalah saya. Nampak? Sekiranya dalam video saya ni nampak pendek tapi padat dan menarik. Sekiranya ada bahan-bahan yang menarik, tuan-tuan boleh komen komen dalam ruangan komen tu. Dan sekiranya ada perkara-perkara yang berfaedah, boleh komen sikit, bagi komen sikit. Dan saya minta maaf pada doktor yang berkenaan. Jangan saman saya tak minta duit pun. Saya tak ada minta duit pun dengan orang yang menonton video ini. Saya hanya nak buat cerita ini sebagai amal jariah saya untuk diorang, untuk mereka. Dan kalau diorang nak bagi kat kita pun, bagilah doa-doa, kirimkan doa-doa. Sebab saya dah tak ada, cikgu yang mengajar saya tu dah tak ada, dan guru-guru yang mengajarkan teknik rawatan kanser ni. Dan tuan-tuan boleh tekan button gambar loceng yang berbunyi ting ting. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.